978. Mungkin kamu tidak suka pada sesuatu, padahal itu baik untuk kamu. Dan mungkin kamu menyukai sesuatu, padahal itu bahaya bagi kamu. Dan Allah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang akan berlaku atau akibat yang tidak mudah diketahui oleh fikiran kita yang sangat dangkal dan terbatas ini. Allah yang mengetahui semua kebaikan dan kepentingan kamu di dunia, agama dan akhirat kamu, sedang kamu tidak mengetahui semua itu. Hanya semata-mata sangkaan yang kurang tepat. Karena itu, relakan hati kamu menerima hukum Allah. Sebab Allah itu maha kasih sayang pada hamba-hambanya yang rela dan puas pada hukum takdirnya. Sambung berkenaan dengan bab redha dengan hukum Allah. Jadi kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, khususnya kita ni orang yang mengaku beriman kepada Allah. Jadi kita, apa yang kita ni sebenarnya kita serba kekurangan. Mungkin dalam sudut pandangan kita, perasaan kita, pemikiran kita, kita merasakan satu-satu perkara tu kita rasa baik, ataupun kita rasa benda itu tidak baik. Tetapi perkara yang hakikat, dia kata pada hakikatnya yang sebenarnya, Allah yang maha mengetahui. Itu kita kena balik kepada ilmu akidah yang kita mengaji. Dia ajar kita bahawa dalam ilmu akidah Allah maha mengetahui. Dan itu salah satu daripada juga nama-nama Allah 99. Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Jadi hak pengetahuan kita manusia ni dia terbatas. Sebab apa kata terbatas? Kita atas sesuatu perkara yang mungkin kita tu dengan ilmu kita mengetahui. Dan ilmu manusia pun terbatas juga. Sampai cakap mana kita ketahui. Sebab kata kita ni ada, kita kata kita ni pandai, ada cerdik pandai, ada lagi yang cerdik, ada lagi yang pandai. Jadi kelemahan-kelemahan kita ni masing-masing ada. Jadi sebab tu kita kena baliklah kepada Allah. Allah lebih mengetahui segala-galanya. Dia kata Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa yang akan berlaku, apa akibatnya, yang mana perkara ini tak mudah diketahui oleh fikiran kita yang dangkal dan terbatas. Jadi akal manusia ni cerdik, pandai, dia terbatas. Sebab tu dalam kitab Risalah Tauhid, kan, kita baca kitab Risalah Tauhid, akal manusia tadi dia terbatas dalam keadaan yang dia tak boleh menyampai kepada lebih daripada apa yang diletakkan dalam hukum akal. Jadi hukum akal dia ada 3 perkara: wajib, mustahil, harus, kan? Itu dalam kitab Risalah Tauhid. Jadi wajib pada hukum akal, mustahil pada hukum akal, dan harus bagi akal. Dan kemudian tu pula dalam hadis Nabi kata, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Jadi makna disuruh kita menggunakan pemikiran akal manusia ni, memikirkan segala ciptaan-ciptaan, kejadian-kejadian yang dijadikan oleh Allah. Dan jangan kamu fikir tentang zat Allah. Itu yang dibahaskan dalam kitab Risalah Tauhid. Dia kata takat tu terbatas.
Manusia ni cerdik, pandai kan, takat tu. Walaupun diiktiraf kita orang yang pakar macam mana pun, takat tu dia tak boleh lebih daripada tu lah. Jika dia melebihi daripada tu, dia akan bawa kebinasaan. Jadi kita nak fikir benda-benda ni, hak yang mana Tuhan jadi, Tuhan buat, kita boleh fikir. Tapi zat Allah, takat tu kita kena berhenti. Jadi bila fikir juga, dia kata fatah liku, membawa kepada kebinasaan, boleh dirosak kita punya akidah. Jadi sebab tu kita nak fikir apa yang takat kita mana boleh fikir benda tu, tapi ianya terbatas. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kita benda hak yang lagi akan berlaku, yang lagi akan datang kemudian, kita tak ketahui. Jadi benda yang kita tahu, benda yang mungkin hak nampak pada zahirnya. Jadi pada hakikatnya Allah yang mengetahui kat mana dan kedudukan macam mana. Apa yang kesan-kesan akibatnya lagi akan berlaku. Jadi kita tak dapat ketahui di sebalik itu. Jadi sebab tu kita disuruh pada hukum Allah, maka kita kena buat apa yang telah diperintah. Jangan banyak soal. Kita ni banyak soal. Dia tanya buat kenapa begitu, bila suruh buat pula kenapa kena buat, jadi banyak cerita. Jadi itu kesannya kita tengok macam mana kaum Bani Israel. Bila disuruh sembelih sapi betina, ditanya pula apa warnanya. Dah beritahu dah warna, tanya pula lembu tu yang tua ke yang muda, dah digunakan dibajak di sawah kata pun ni, tak, macam-macam tanya, sampai peringkat apa yang diperintah tadi tak dibuat. Jadi sebab tu kita nak mengetahui, nak memikir perkara yang tak boleh daripada tu, takat tu kita kena jaga. Manusia ni terbatas, dia kata. Hakikatnya Allah yang mengetahui kesemuanya, kebaikan dan kepentingan kamu, dunia kamu, agama kamu dan akhirat kamu. Jadi segala-galanya itu hak pengetahuan Allah yang di luar daripada jangkauan pemikiran manusia. Sedangkan kamu tidak mengetahui semuanya itu, hanya semata-mata sangkaan yang kurang tepat. Jadi kita sebut alam akhirat. Alam akhirat ni kita berdasar kepada Quran, hadis, menceritakan alam akhirat, hari kebangkitan, syurga neraka. Tapi kedudukan sebenar tu Allah yang mengetahui kedudukan neraka. Kita dapat tahu dengan berkhabaran daripada hadis Nabi. Jadi habis daripada tu kita nak cerita pun tak boleh. Nak kata-kata dia kata panahnya, contohnya panah neraka Allah. Jadi kita nak sebut kata panah neraka Allah, tak kadang mana yang dikhabarkan dalam hadis. Hak lebih itu kita boleh cerita? Tak boleh, sebab kita tak tahu. Lepas tu kata indahnya syurga, takat cantiknya syurga. Cantiknya syurga, maka dicerita juga dalam Quran, dalam hadis, kan? Jadi kita nak cerita lebih daripada tu tak boleh, kita tak tahu benda tu. Jadi sebab tu kata apa nama ni, Abu Yahamka dalam tafsirnya Al-Azhar tentang syurga, balasan baik bagi orang yang baik, dibalas dengan syurga. Jadi syurga ni dia kata nak dicerita cantiknya, indahnya syurga ni, sehingga dia kata aku tak boleh nak tulis macam mana dari segi bentuk, nak susun ayat perkataan macam mana. Indah dan cantiknya syurga Allah tadi. Jadi hakikat sebenarnya bila kita berada di sana nanti, barulah kita dapat tahu yang sebenar macam mana syurga Allah. Jadi perkhabaran pada hadisnya, kita diberitahu dalam syurga itu ada bidadari Allah Subhanahu wa taala, yang bidadari itu cantik, cantiknya bidadari itu tidak ada tolak banding. Ini di luar daripada jangkaan dan pemikiran manusia. Tapi sebab itu kita bila hukum diberikan oleh Allah, kita kena redha dan kita kena terima, itulah hak ketentuan Allah.
Jadi hak yang kita disangka-sangka dalam pemikiran kita, dia kata kurang tepat. Kerana itu, relakan hati kamu menerima segala hukum-hukum Allah, sebab Allah itu maha kasih sayang kepada hamba-hambanya, yang rela dan puas pada hukum takdir. Jadi jadilah hamba Tuhan yang meredai segala hukum hakam Allah. Terus cerita banyak. Ni kita macam-macam hal cerita. Bila sebut kata hukum Allah ni, yang menjadi sedih dan duka citanya, hak yang mengaku Islam pagi, petang, siang, malam tu, dia boleh petikai hukum Tuhan. Kita ni siapa tuan-tuan nak mempertikaikan hukum Allah? Macam-macam cerita. Tak sesuai lah, tak boleh buat lah, belum tiba masanya lah, kita tak faham keseluruhannya apa, macam-macam. Jadi perkara-perkara yang macam tu menunjukkan bahawa kita tidak redha menerima hukum Allah, tidak rela untuk menerima hukum Allah. Dan kita di segi ungkapan-ungkapan itu menunjukkan sikap kita rasa tak puas hati, tak puas hati dan tak boleh terima hukum Tuhan. Jadi maknanya kita menjadi penentang yang sama dengan iblis, syaitan. Jadi dia tak rela di atas hukum yang telah diberikan Allah, dan dia rasa tak puas hati. Iblis diperintah sujud kepada Adam, dia tak puas hati. Pasal apa nak sujud ke Adam? Adam jadi daripada tanah, aku daripada api, aku lebih mulia daripada dia. Dia protes Allah. Jadi kita kalau kita tanya balik, kita yang dia tu siapa yang nak pergi tanya Tuhan macam tu? Tuhan perintah suruh sujud ke lah, buatnya jadi masalah tu kenapa? Jadi kita sama dengan iblis, sama dengan iblis. Bila suruh buat hukum Tuhan, dia petikai, ya Allah, ya Tuhan, banyak. Lepas tu yang menduka citakan kita pula, bawa orang kafir pergi kempen pula, hentam hukum itu, kita pun sokong sama. Ini manusia paling celaka dalam dunia tu. Hak kita Islam pergi sama-sama sekongkol dengan orang kafir, hentam hukum itu. Tak puas hati kita begini-gini. Jadi seronoklah bagi pihak musuh. Orang Islam sendiri telah mengaku yang mereka pun tak puas hati dengan hukum Allah. Allahu Akbar. Jadi macam-macam harba kita dah jadi teruk dah. Jadi kita ni rela dah hukum Allah, Tuhan yang bersifat kasih sayang kepada hamba-hambanya, yang rela dan puas pada hukum takdir Allah, segala ketentuan Allah. Jadi kalau kita jadi hamba Allah yang reda dan rela, maka kita benarlah orang itu adalah di kalangan hamba Allah yang mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata seorang hakim, tempat tinggal itu ada 4, di dunia dan di kubur, di mahsyar dan tempat kekal abadi, syurga ataupun neraka. Kata seorang hakim ni ahli bijaksana, orang sedikit pandai. Tempat tinggal kita dia kata ada 4 Tuhan bagi. Yang pertamanya di atas dunia ni yang kita hidup sekarang. Kemudian hidup kita di alam kubur. Ini kita hadapi di alam mahsyar, dan tempat kekal kita abadi di syurga ataupun neraka. Sebab tu kata juga para ulama kita, alam yang kita lalui ini alam roh. Lepas alam roh, alam rahim ibu, kemudian alam dunia, kemudian masuk alam barzah, alam kubur, dan alam akhirat. 5 alam kita wajib kita lalui. Binatang pun dia lalui juga alam tu. Lembu, kambing, ayam, itik, kebau, dia menghadapi. Dia di alam roh dia, kemudian masuk dalam peringkat alam tu. Cara binatang jenis hak yang mamalia, jenis cara mamalia, hak jenis bukan mamalia, cara dia
kemudian masuk di alam dunia, hidup di atas dunia dia, kemudian masuk pula di alam kubur. Cuma mereka mati cara mereka, dikuburkan cara dia. Kita dikuburkan dengan begitu penuh penghormatan, dimandi, dikafan, disembahyang, disembadi. Itu tuntutan ada pada kita, berbeza dengan binatang. Binatang dia mati-mati gitulah. Kemudian dibangkit esok pun kembali ke alam dia. Allah bagi hak dia balik ke alam dia. Kemudian mereka tak masuk syurga, tak masuk neraka. Jadi kita berbeza sikit, masuk alam kubur, kemudian bangkit di alam akhirat, akan mendapat pula sama ada syurga ataupun neraka. Dan bagi orang-orang yang melakukan dosa, buat maksiat kepada Allah di atas muka bumi, yang menentang Allah, tuan-tuan tengok dalam surah An-Nazi'at, dalam juzuk Amma, daripada ayat berapa? Ayat 38, 39, 40, 41, menceritakan alam akhirat, hari kebangkitan kita, yang mana kita bangkit di sana besok. Manusia yang telah melakukan dosa kepada Allah, buat jahat, diperlihatkan mereka tentang azab neraka Allah. Jadi mata dia bila tengok azab neraka Allah ni, dia tak akan boleh beralih ke mana. Dia akan tetap pandang di situ. Itu yang disebut Allah dalam surah An-Nazi'at. Dia tak boleh nak palih lah. Kalau dia tengok, inilah Tuhan, ini azab neraka, maka mata akan tengok situ je. Dia beralih ke mana pun, pandangan akan beralih situ. Bahawa itulah ketentuan yang kita akan dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun disebut juga sebagai, kata ulama mufassirin, sebagai ciri-ciri manusia yang bakal menjadi penghuni neraka Allah. Dia nak paling belah kanan, ke situ juga artinya dia tengok neraka juga. Jadi inilah kita, tuan, ingat hari yang kita akan dipertemukan di alam akhirat itu, yang kita akan mendapat sama ada syurga ataupun neraka. Itu balasan Allah yang kekal abadi. Jadi itu yang kita ni pada dunia ni disuruh kita rela dengan hukum-hukum Allah. Jangan kita mengikut kehendak hawa nafsu kita. Nafsu ni akan membelok kita kepada jalan-jalan yang salah, melencong daripada jalan-jalan kebenaran. Amma ja'aka minal haq, dia akan membelok daripada jalan kebenaran. Jadi itulah, kita kena didik nafsu menjadi diri kita hamba Allah yang redha dan rela dengan hukum Tuhan, dan menerima seadanya di atas ketentuan hukum Allah. Kita rasa puas dengan hukum Allah, itulah ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Jangan kita bunyi, jangan kita komen yang bukan-bukan. Lagi banyak kita bercakap, lagi banyak kita berkata-kata, lagi banyak kita buat komen, lagi boleh membawa kepada kita jatuh menjadi kufur, kafir kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim.